Saya Alun Kamarudin sebagai pengarah untuk drama series Cukup Derita Itu. Saya kena membentuk pelakon-pelakon saya untuk mengikut karakter yang sebenarnya, bukan ikut pada karakter yang dia ada lah. Untuk macam Ruhainis, saya kena bentuk dia untuk menjadi Ilani. Lani! Ini saya, Mak. Kan ku biar diriku terus derita bila cinta didusta. Hai, Assalamualaikum. Saya Ruhainis. Saya memegang watak sebagai Ilani dalam drama Cukup Derita Itu. Tahu hatiku Watak Ilani ni seorang perempuan yang bukan yang lemah lembut, tapi dia tak begitu. Dia bukan seorang yang pengkit tau, tapi dia seorang yang agak kasar, bukan seorang yang lemah lembut macam Ilana. Lu, kalau Pak Uguah sekalipun, kalau main katuk belakang memang nak kena hampuk. Dia dengan kembar dia sangat berbeza personality. Ada harta karun ke dalam tanah tu? Hey Lana, aku tak kisahlah, aku tak heran pun pasal baju kau ni. Dia selalu sering dibuli dan dipukul oleh mak ngah, mak saudara dia. Hei, kalau aku hina mak bapak kau, apa kau nak buat? Ha? Kau nak mati dengan dia orang kan? Setelah mak dengan ayah dia meninggal dunia. Lani rindukan mak. Assalamualaikum. Saya Zarul Zafran. Saya Hisham Hamid dan saya memainkan watak sebagai Zarul Zafran dalam drama Cukup Derita Itu. Sedikit tentang watak Zarul ni, dia adalah seorang pensyarah yang baru pulang daripada UK untuk menjadi seorang pensyarah sepenuh masa lah. Dan secara peribadi dia adalah seorang yang lemah lembut, anak mak, penyayang. Naik motor? Ish, apa benda naik motor pula? Tak manis lah kalau orang pandang. Mirul ni. Kalau Lana tak kisah, abang boleh hantar Lana balik. Lani kalau nak balik sekali, jom. Tetapi dalam perjalanan kisah hidup dia dalam drama ini, ada beberapa perubahan ataupun kejadian yang membuat dia berubah. Abang tolonglah, Abang. Abang tengok muka Lana ni, Abang. Abang tengok muka Lana. Jangan sentuh. Awak ni tak tiba ke? Boleh katakan 360 darjah. Ru tak nak dia datang rumah ni, Ru tak nak tengok muka dia lagi. Hai, saya Caca Maembo memegang watak sebagai Elana dalam Cukup Derita Itu. Aku akan datang balik dan tuntut hak aku. Hantarlah nak balik tadi. Itu yang mak ngah sibuk sangat, so bungkus bawa balik ni. Elana ni dia seorang yang senang cakap, dia banyak fokus dekat kesilapan-kesilapan orang dan dia akan sejenis yang rasa dia betul 24 jam. Jangan kan nak jadi bini. Jadi orang gaji Abang Zarul pun tak layak. Dan Elana ni dia seorang yang pendiam sebenarnya. Dan dia akan dapat juga apa yang dia nak. Kenapa tu? Tak ada apalah bang, abang kata dah lambat kan? Jom. Dia nampak baik, tapi sebenarnya jangan dekat dengan dia. Aku takkan biarkan kau rampas Abang Zarul dari aku. Aku akan pertahankan cinta aku. Anis rasa ini adalah salah satu projek yang Anis takkan lupa sebab ini episod yang panjang satu. Anis haraplah kereta ni dapat muka mata orang luar semua. Sebab banyak pengajaran yang cuba disampaikan melalui drama ni. Tak siap sidang kain tu lagi ke Lani, oi? Ketupat tu dah potong ke belum? And then mungkin kali ini berbeza daripada watak-watak sebelum ni yang pernah Anis bawa selama Anis dalam industri selama 6 tahun. Ini kelainan, sangat lain daripada karakter-karakter sebelum ni. Hidup pun kau. Aku ingat kau dah mati. Tapi aku tahu kau tak pengsan sebab semalam aku dengar kau meracau-racau. Ada beberapa orang kata layers dalam karakter Zarul ni yang Hisham kena jagalah, dan nasib baik juga dapat seorang pengarah yang sangat membantu dari segi selalu bagi tahu, selalu ingatkan apa yang dia perlukan daripada Zarul. Abang macam tu. Aku promosi sini. Aku tak nak tengok muka kau promosi. Kau ingat ni rumah kau ke? Okey, tak. Okey, macam tu okey. Gigi muka aku lebam, badan lebam-lebam macam ni. Untuk membentuk
karakter pelakon-pelakon ni saya rasa tak berapa suka sangat. Sebab macam Hisham Hamid, dia memang betul-betul in character saya tengok. Ini pertama kali saya bekerja dengan Hisham Hamid dan saya rasa dia seorang pelakon yang hebat. Rul tak ada niat nak sakitkan hati Lani, Ma. Rul sayang dia. Rul tak nak kehilangan dia. Rul takut. Begitu juga Ruhainis, walaupun Ruhainis tu baru dan sebelum ni dia cuma bawa watak-watak yang cantik-cantik aja, kan? Yang makeup cantik, pakaian cantik, kan? Untuk cerita ni dia menjadi seorang yang bukan diri dia dan saya puas hati dengan lakonan mereka berdua. Lana nak kahwin dengan Abang Zarul, betul? Mampukah ku bangkit? Adakah ku pasrah? Adakah ku lemah? Cukup derita itu. Sebelum ni Anis pernah bawa karakter yang sering dibuli kan, tapi tak adalah sebanyak ni. Sini kau! Ni, kau cekik ni! Cekik! Kenapa kau cekik? Caca Mayembong ni kalau kita tengok lakonan dia, sebelum ni lah saya pernah berlakon dengan dia dan saya pernah tengok drama-drama dia. Dia nampak makin lama makin bagus lah. Apa aku cakap ada je kau nak melawan kan? Sudi ke Lana jadi isteri abang? Lana sudi. Dia adalah watak yang a bit psycho. Dia mostly dia main dengan mata, dia main dengan reaction, dia main dengan kata-kata. So setiap langkah yang Elana buat ni mesti ada meaning. Kalau aku perlu cincang kau sampai mati, aku cincang kau. Mak Ngah Gaya ni sebenarnya adalah makcik kepada Elana dan juga Elani. Bukan Ibu Tiri ya, makcik. Kau dah hebat sangat nak melawan aku. Dia menjadi seorang yang sangat pembenci kepada Elani sebab Elani selalu bantah dia, tak nak ikut cakap dia. Kau tanya aku apa yang aku nak? Ha! Kau berabus! Ini yang aku nak! Jika nak dibandingkan dengan Elana yang memang pandai ambil hati dia, beli jiwa dia. Lani tu tak layak nak jadi menantu Datin Mahani. Sebenarnya rasa sakit tu betul. Walaupun kita dah try untuk kamera trick, tipu, pura-pura pukul, tapi memang bila kena tu memang kena sakit betul-betul. Antara cabaran yang Hisham hadapi dalam memainkan watak Zarul ni, satu adalah untuk menepati expectation director Abang Along Karamuddin yang sangat tinggi. Tu binatang lah! Tapi okey, alhamdulillah manageable. Lani mana? Lani macam Darling. Kau nak balik kan? Jom lah, kau takut naik motor. Dalam drama ni, Amirul dia seorang family person ataupun dia memang rapat dengan abang dia, dengan mak, dengan ayah dia. Mama nak Amirul kahwin. Nak kahwin dengan siapa, Mak? Dengan Lani lah. Korang kan bercinta. Dah tu nak kahwin dengan siapa pula? Tapi di pertengahan cerita, dia akan tunjuk sedikit yang diri dia ni agresif. Di mana untuk menegakkan satu kebenaran di pihak ni. Macam tu lah. Kau cakap formal dengan aku ni sebab kau takut aku shortcut kau Alah, jangan risaulah. Nanti bila kau dah balik UK, silap-silap aku dah kahwin, dah ada anak dah pun. Ini nak buat kau. Itu juga dengan Didi Alias Selama ni kita tengok Didi Alias tu seorang pelakon komedi Untuk cerita ni, macam mana saya nak bentuk dia supaya dia lari daripada komedi dia tu. Dia tak sampai hati. Mak Yek ni, dia tak boleh terima yang diri dia ni akan jadi nombor 2 kepada Mak Gayah. Maksudnya dia dekat kampung ni, dia je lah yang gah, dia je lah yang paling jadi perhatian. Dan apa yang orang buat sebenarnya tak betul. Kalau mak bapak kau pun nak datang rumah ni, aku takkan izinkan dia pijak dalam rumah ni. Tempat dia tetapkan longgang lepas. Bagi dia je yang betul. Aku dah tak boleh tengok muka kau lagi tau. Aku dah benci.
Dan dia selalu monitor, selalu tengok suami dia. Nampak saya ke? Saya ni bukan basikal buruk. Sandar kat tepi pangkin ni. Suami dia tu. Kena dengar cakap dia. Ya? Engkau tu tak berharta. Engkau tumpang senang aku je. Apa dalam poket tu? Kat sini. Sampai rumah kena bagi. Makan minum letak tepi. Dia akan kontrol semua. Saya dapat pelakon-pelakon yang bagus. Saya dapat pengarah yang bagus. Memegang watak sebagai Faris yang merupakan abang kepada Salwa yang merupakan kawan baik kepada watak utama lah kembar ni, terutamanya Dani. Abang! Amboi, tak berkerip mata dia tengoklah ni. Dia menaruh hati kepada Elani. Jadi di situlah memulakan mungkin konflik-konflik perasaan, konflik jiwa di antara kesemua watak-watak penting. Dia lawat Nanti Mahani ke? Dia lawat Zaro sekali? Sepanjang karier saya sebenarnya, ini secara jujurnya akhirnya saya bertemu jodoh lah dengan pengarah hebat Alung Kamaluddin. Kalau tak adalah wujud istilah jenayah bola putih. Saya tak nak pelakon saya jadi diri mereka sendirilah. Kau jawablah cepat sebelum aku hempuk helmet tu dengan kepala kau. Ajak Baba sampai, jap Bas. Sabar dia, nak jadi anak seni macam ni. Itu yang saya cuba elakkan. Maknanya kalau mereka gagal untuk bawa karakter tu, saya lah orang pertama yang akan gagal. Kalau aku tak fikir ni rumah orang lah memang dah lunyai kau kerjakan tau. So saya tak nak Jasmine Hamid ni melawar je. Jangan biadab je lah ni. Mati kau kerjakan. Dalam karakter ni, dia kurangkan makeup dia dan dia betul-betul menghayati karakter dia. Mulut kau kan hebat kan? Sebab tu kau suka hati dia melawan aku. Kau ingat mak bapak kau tinggalkan berjuta ke? Untuk kau buat seperti kau. Ha? Scene bila Elani tu kena pukul saya dekat situ kan, tapi kita nampak sedih, tapi kena in character tu nampak macam tak ada perasaan, tapi sebenarnya memang kesian sebenarnya. Kalau masa ada laki aku dulu sikit pun kau tak tunjuk hormat dekat aku. Kau ingat laki tu bapa engkau? Ha? Suka hati kau je nak bermanja tak tentu masa. Kas-kas yang ada pun semua sangat memberi. Anis rasa ini adalah salah satu projek yang Anis takkan lupa. Kau beram. Anas! Kau Anas! Ngapos? Ha? Saya dapat skrip pun saya baca. Wow. Saya tak pernah bawa watak pukul orang sampai azab. Boleh katakan maut ya. Sini. Sakit pada. Memang selalunya saya dikaitkan dalam antagonis kan. Dalam kalau garang je mesti saya. Kalau jahat je mesti saya. Tapi yang ini dia mendera physically dan mentally. Cili kamu depan. Bangun. Macam apa kau datin? Kenapa kau datin tak guna tu? Dalam nafas ini ku menanti cahaya getirnya hidupku cukup derita itu. Pengalaman di mana saya menyaksikan secara live apabila watak Ilani yang dimainkan oleh Ruhainis itu didera depan mata saya. Secara fizikal, bila saya lihat ada beberapa yang terlepas tu saya macam wow, ouch. Sebenarnya saya nak bagi orang benci saya yang boleh bau mak dengan gaya pun orang dah benci. Apatah lagi nama, apatah lagi tengok muka dia. Sekarang ni kau nak hancurkan masa depan aku pula. Kami semua dah memang all out dah untuk drama ni, insyaAllah. Korang berdua pernah bercinta ke? Watak Pak Mat ni, kalau ikut skrip, masa mudanya, dia seorang kaki judi. Dia tak hirau pun dunia lain selain daripada judi. Bagaimana untuk saya membawa watak tu? Cuma saya buat kajian daripada apa yang berlaku di persekitaran saya. Yang mengata mak teruk makan duit bini. Pengalaman yang tak dapat dilupakan actually banyak pengalaman yang Anis dengan team production. Kita orang macam big family. Hari-hari jumpa selama 4 bulan. Pelakon saya dan
kru-kru saya, kita ni macam satu family tau. Kita fokus pada kerja, itu pengalaman saya yang paling menarik lah. Dia orang pun tak anggap yang macam, oh aku pelakon, so aku lebih tinggi. Tak, kita semua sama je. Boleh tak jangan cakap pasal Hani lagi? Jangan cakap pasal dia apa? Watak. Datin Mahani seorang ibu pada 2 orang anak lelaki, Zarul dan Amirul. Biasalah, sebagai mak yang sangat ambil berat pasal anak-anak, pasal kehendak anak-anak dan untuk masa depan anak-anak. Ini tidak. Awak pada pandai satukan dia dengan Mirul. Cabaran dia adalah dialog dia yang sangat panjang, yang kadang-kadang tu sampai 1 muka setengah. Seorang pelakon tu kena hafal dan hanya dia yang bercakap. Itulah cabaran untuk saya. Datuk Azli adalah ayah kepada Zarul dan Amirul. Dia tak banyak cakap. Dia tegas, no nonsense guy lah. Mirul rasa ni masalah agak rumit. Memang Alung tak nak dengan Lana. Tadi pun masa Mirul tengok Alung, dia macam benci sangat tengok muka Lana. Tengah-tengah drama ni, Amirul ni dia jadi agresif. Ayu ni gadis kampung yang biasa je. Nanti Abang minum mesej lah Ayu, okey? Kau pergi belajar rumah Cik Bibang kau. Kau pergi belajar buat burger kan? Dia tak boleh terlepas daripada mak kandung dia sendiri yang agak kejam. Kau nak bunuh anak ke? Ha? Banyak watak menangis. So, susahlah untuk pendatang baru macam saya ni. Kau mulai hari ni, aku haramkan burger tu masuk dalam rumah aku. Kau faham tak? Kau faham ke tidak? Jangan sampai kumpul kau dengan payung ni. Saya kira pujian harus diberikan kepada semua tim lah, semua warga kerja untuk drama ini. Saya kira cabaran tu semua berjaya diatasi. Memang cukup derita kami nak menghabiskan cerita ni. Tapi alhamdulillah kita dapat habiskan dengan tabah. Harap sangat cerita ni boleh hit lah. Sebab cerita ni bukan cerita klise macam selalu-selalu kita tengok di kaca TV. Cerita ni membawa kelainan dan orang boleh nampak sisi lain Anis untuk karakter ni. Memang Anis tak pernah bawa karakter sebegini sebelum-sebelum ni. Jalan cerita yang pada saya secara peribadi memang seronok. Memang ini adalah antara watak yang memang saya nantikan untuk membawa. Mostly cerita ni dia more to family, pasal adik-beradik, pasal kembar tak seiras, macam mana kita nak hadapi benda kalau ada masalah tu. Korang semua wajib tengok sebab ada saya kat dalam tu. Kalau boleh kita nak semua orang peminat setia drama Melayu ni tiap-tiap episod kita trending. Dan cerita ni banyak mesej-mesej yang tersirat yang untuk kita hayati. Saya dah dapat mesej-mesej daripada peminat-peminat yang mengatakan sebenarnya wujud orang seperti Mak Ngagayah ni dan orang-orang yang dah pernah melalui pengalaman-pengalaman seperti ini, mereka cakap dengan saya, dia kata dia takkan dapat lupakan pengalaman mereka diseksa oleh makcik orang yang sebegini. So korang kena nantikan gabungan pertembungan di antara Mak Ngagayah dan juga Mak Yik. Kalau boleh baca novel dulu, lepas tu tengok. Ataupun tengok, lepas tu baca novel. Kelas drama ni. Saya juga berterima kasih kepada Siti Rosmiza, penulis novel ni, kerana memberi kepercayaan penuh kepada saya untuk menarajui Cukup Derita Itu. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada kru-kru saya yang menjayakan drama Cukup Derita Itu. Terima kasih. Andai dapat ku ubah takdir dan